Hai everyone, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya sekali lagi Mr. Ashraf di eTuition. So, hari ini kita akan belajar topik yang baru bagi matematik tingkatan 2, iaitu bab 12, iaitu sukatan kecenderungan memusat ataupun central tendency. Okey, alright. Untuk topik ini anda akan mengetahui tentang sesuatu data, macam mana kita nak menginterpret atau macam mana kita nak mengetahui satu data tu. Alright. So untuk topik ni dia ada 3 benda penting yang anda akan belajar. Yang pertama adalah mode. Okey. Mode ni adalah nilai frekuensi yang paling tinggi bagi sesuatu data. Nanti kita tengok satu set data dan kita boleh cari dia punya mode. Okey, yang kedua kita akan belajar mengenai median. So di mana median ini adalah nilai yang berada di tengah bagi sesuatu set data. Okey, contohnya kita ada 10 set data, ada 10 data, dan mana nilainya adalah di antara nombor 5 dan juga nombor 6. Alright. Seterusnya kita ada anda akan belajar juga tentang mean. So mean tu adalah jumlah bagi semua nilai yang berada dalam set data, dan kemudiannya kita bahagikan nilai tersebut dengan jumlah set data yang ada. Okey, baiklah, sekarang kita belajar macam mana kita nak cari sesuatu mode bagi set data yang diberikan. Okey, baiklah, untuk contoh yang pertama A, okey, diberi 9 nilai, iaitu 6, 7, 3, 5, 7, 8, 10, 7 dan 3. So ini adalah ungroup data. Okey, data yang disenaraikan dalam susunan nombor. Okey, so untuk mode kita perlu mencari nilai yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Okey, maksudnya nombor yang paling banyak dalam sesuatu set data. Okey, kita ada 6, hanya ada satu nombor 6. Okey, 7 kita ada 1, 2, 3. Okey, kita ada 3 nombor 7. Dan nombor 3 kita ada hanya satu nombor 3. Alright. Okey, 2. Sorry, 1 dan 2. Okey, 2 nombor 3. Bagi nombor 5 kita hanya ada 1. Okey, nombor 8 ada 1. Nombor 10 ada 1. So nombor 7 adalah nombor yang paling tinggi frekuensi dia. So mode adalah 7. So ini adalah jawapannya. Okey, sekarang kita pergi kepada B. Okey, kita ada van, bas, kereta, van, motor dan bas. Okey, van kita ada 1, 2 van. Okey, bas kita ada hanya 1, 2. Okey, 2 bas. Kereta hanya ada 1 dan motor hanya ada 1. So kita ada van, dan juga bas. Okey, so maksudnya mode bagi set data ini adalah van dan juga bas. Okey, kita pergi kepada soalan ketiga. Okey, diberi A, B, C, D dan E dan juga F. Okey, so setiap alfabet ni hanya mewakili satu frekuensi. Alright, so maksudnya mode tiada. Okey, sebab apa tiada? Sebab frekuensi bagi set data yang diberikan adalah sama. So tiada mode bagi set data ini. Alright. Okey, baiklah, sekarang kita belajar pula tentang apa itu median. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, median adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, nilai yang berada di tengah-tengah senarai set data, okey, dalam tertib menaik ataupun menurun. So maksudnya kita kena susun dulu data tu dalam tertib menaik ataupun menurun. Okey, dan kemudian kita cari median. Okey, so contoh yang diberikan adalah data tak terkumpul ataupun kita panggil ungroup data.
di mana ini adalah susunan nombor, okey. Dan nanti kita tengok contoh bagi soalan frequency table, okey, di mana diberikan soalan berbentuk table berserta frekuensi. Okey, kita tengok dulu soalan ni. Okey, diberi 19, 15, 20, 23, 17, 16 dan 15. Okey, perkara pertama yang anda perlu buat adalah anda perlu susun. Okey, susun dalam bentuk, okey, kita susun dalam tertib menaik. Okey, so yang paling rendah adalah 15. So 15. Okey, seterusnya juga 15. Okey, ini mati. Okey, ini dah mati. Dan kita pergi kepada 16. Alright. Dan kemudiannya 17. Kemudiannya 19. Okey, dan 20. Okey, last sekali adalah 23. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, next apa yang kita perlu buat adalah kita cari nombor yang berada di tengah-tengah tertib menaik ni. Okey, so caranya senang saja. Anda boleh potong saja nombor di kiri dan di kanan anda. So 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di kiri dan 1 di kanan. So ini adalah nombor di tengah-tengah. So dia punya median adalah okey 17. Okey, faham ya? Okey, sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua. So sama juga, kita perlu susun nombor ni. Okey, yang paling rendah adalah 10, kemudiannya 30. Okey, 10, 30 dan lagi sekali 30. Okey, seterusnya 40, 70 dan juga 80. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita pergi kepada next step. Kita perlu potong. Okey, potong di kiri, potong di kanan. Kiri 1, kanan 1. Okey, sekarang kita hanya ada 2 nombor. Okey, so 30 dan 40 adalah nombor di tengah-tengah. So mediannya adalah anda perlu tambah 30 dan 40 dan kemudiannya kita perlu bagikan dengan 2. So jawapannya adalah 35. So inilah median bagi soalan B. Alright. Okey, baiklah, sekarang kita pergi kepada contoh yang seterusnya untuk mencari median bagi data tak terkumpul. Okey, kali ini dalam bentuk frequency table, jadual berfrekuensi. So diberi number of novel. Okey, 1, 2, 3, 4 dan frekuensinya adalah 4, 7, 6 dan juga 8. Okey, baiklah. So untuk mencari median bagi frequency table macam ni, okey, perkara pertama sekali kita perlu cari dia punya bilangan. Okey, jumlah frekuensi. So frekuensi kita kena tambah. Okey, frekuensi, okey, kita kena tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 8. Okey, kita akan dapat 25. Okey, baiklah. Daripada frekuensi ni, okey, kita perlu cari median. Okey, so untuk nak tengok dia punya median sama ada dia punya formula tu, okey, kita tengok dia punya number. Okey, sekarang 25 adalah nombor ganjil. So apabila untuk nombor ganjil, kita perlukan satu formula median, iaitu n tambah 1 bahagi dengan 2. Ini TH ni adalah position median yang ke berapa. Okey, baiklah. Untuk n, kita boleh saja ambil nombor 25. So 25 tambah dengan 1 bahagikan dengan 2. So 25 tambah 1, 26 bagi dengan 2 dapat 13. So maksudnya position yang ke-13 daripada frekuensi ni. So macam mana nak tahu position? Okey, kita kena cari dia punya position. Okey, baiklah. Maksudnya kat sini untuk novel pertama 1, okey, frekuensi dia adalah 4. So maksudnya position daripada nombor 1, 2, 3 dan hingga 4. Right. So untuk novel yang kedua, so start dengan nombor 5. Okey, sebab 4 kat sini. Okey, kat sini kita start dengan nombor 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. So sampai 11. Okey, dan kita mulakan dengan nombor 12 untuk novel ketiga. Alright.
So frekuensinya adalah 6. So 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. So yang terakhir 18 hinggalah 25. So kita kena tengok median adalah position ni adalah yang ke-13. So 13 okey, dia jatuh dekat novel yang ketiga. So median adalah 3. So ini adalah jawapan akhir bagi soalan median bila diberikan frekuensi table atau jadual berfrekuensi. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Ini juga untuk mencari median. Okey, so contoh yang sama diberi frekuensi table. Okey, jadual berfrekuensi. Okey, di mana diberikan kelab. Okey, kelab ketiga 4, 5, 6 dan frekuensinya adalah 10, 14, 9 dan juga 7. So soalannya untuk cari median. Okey, baiklah. Perkara pertama macam saya cakap tadi, yang pertama kita perlu cari total frekuensi. Okey, cari total frekuensi. So kita perlu tambah sahaja 10 tambah 14 tambah 9 dan tambah 7 dan kita akan dapat 40. So 40 ni adalah nombor genap. Okey, kena ingat kalau nombor genap dia punya formula untuk mencari median. Okey, untuk nombor genap kita perlukan n hanya bahagikan dengan 2. So n adalah 40. Okey, ini adalah TH, maksudnya kedudukan. Okey, so 40 dibagikan dengan 2 kita akan dapat 20. So position yang ke-20. So maksudnya kedudukan yang kedudukan yang ke-20. So maksudnya kat sini kita perlu kira cari dia punya kedudukan. So 10, so maksudnya 1 hingga 10. Betul kan? 1, 2, 3 sampai 10. Okey, baiklah, seterusnya 11. So 11 hinggalah 23. Maksudnya kita kena kira 14 kedudukan. 11, 12, 13, 14, 15 sampailah 23. Dan seterusnya 24 hingga 32. So yang terakhir 33 hinggalah 40. So di mana kedudukan ke-20? Okey, kedudukan 20 adalah di sini. Okey, antara 11 hingga 23. So median bagi set data ini adalah 4. Okey, kita perlu ambil nilai ini ya, bukannya nilai frekuensi. So pastikan kita ambil nilai yang betul. So median adalah 4. Okey, semua faham? Okey, baiklah, kita pergi kepada central tendency yang terakhir. Okey, kita pergi kepada mean ataupun dalam bahasa Melayunya MIN, mean. Okey, untuk mean, so apa yang kita pelajari tentang mean itu tadi? So mean adalah jumlah, okey, jumlah data, jumlah nilai data, okey, dalam sesuatu data, okey, nilai dalam semua data dan dibahagikan dibahagikan dengan bilangan data. Okey, maksudnya kita perlu tambah ke semua nombor ini dan kemudiannya kita bahagikan dengan berapa bilangannya. So, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita bahagikan dengan 7. So kita pergi pada contoh ini. So mean, okey, mean adalah kita perlu tambah ke semua data-data yang diberikan. So maksudnya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 9, okey, tambah 10 tambah 11 dan 11. Okey, dibahagikan dengan 7 bilangan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita tambah semua ni, kita akan dapat 56 dibahagikan dengan 7, kita akan dapat 8. So mean bagi soalan ini adalah 8. Alright? Okey, baiklah, sekarang kita pergi kepada soalan mean, untuk mencari mean. Okey, yang ini diberi frekuensi table. Okey, contohnya diberi adalah ada di sini ada duit saku. Okey, RM RM2, RM4, RM6, RM8 dan juga RM10. Dan frekuensi adalah 1, 3, 7, 5 dan 4. Okey, untuk kita cari apakah mean bagi data yang diberikan. Okey, baiklah, untuk mean
okey, untuk mendapatkan min, okey, kita perlu darabkan yang duit saku dengan frekuensi. Okey, maksudnya total ini kita boleh namakan dia sebagai N. Okey, dan ini kita namakan dia sebagai F. Okey, ini N dan ini adalah F. So maksudnya summation, okey, nilai N didarabkan dengan F, okey, dan dibagikan dengan semua total frekuensi. So, okey, kalau tak faham yang ini, okey, baiklah kita terus darab. So maksudnya 2 didarab dengan 1 dan kita tambah, kemudiannya 4 darab dengan 3 tambah 6 darab dengan 7, okey, dan seterusnya 8 darab dengan 5 dan tambah 10 darab 4. Okey, baiklah, dan kemudiannya kita tambah dia punya frekuensi. So 1 tambah 3 tambah 7 tambah 5 dan tambah 4, dan kemudiannya kita jumlahkan. Okey, so kita akan dapat yang di atas ni adalah 136 dibahagikan dengan 20, dan kita akan dapat jawapannya adalah RM6.80. So ini adalah min, okey, bagi soalan ini. So apa perlu buat? Kita hanya darab, okey, darab dan tambahkan bagi setiap duit saku yang ada, dan kita bagikan dengan semua total frekuensi ataupun total F. Okey, so setakat itu sahaja untuk video pada kali ini. So hari ini kita dah belajar mengenai macam mana untuk mendapatkan mode, median dan juga mean bagi data yang tak terkumpul. Untuk lain waktu, di lain video, saya akan terangkan macam mana untuk dapatkan mode, median dan mean bagi grup data ataupun data terkumpul. So setakat ini sahaja. So jangan lupa untuk like dan juga share dan juga komen bagi channel eTuition ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.